Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat bertemu sekali lagi dalam program Madrasah Rohani yang dibawakan khas oleh Tabung Haji Travel and Services. Kita akan membicarakan kitab Syarah Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi. Jadi hadis yang ketiga yang kita akan baca ini hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza tunfirtum fanfiru, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah ditaklukkannya kota Mekah, tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat, dan jika kalian dipanggil untuk berperang maka berangkatlah, muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Apa yang mafhum daripada hadis ini, bahawa hijrah itu telah diputuskan tiada setelah kota Mekah itu berjaya ditakluki. Yang ada itu adalah jihad ataupun secara secara mafhumnya, maksudnya kita berhijrah dalam diri kita lah, ya. Artinya tidak ada hijrah dari Mekah kerana ia sudah menjadi Darul Islam atau negeri Islam. Kita tengok takrij hadis sikit, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bilangan 7/226 dalam Babul Fatah. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis 1864, ya. Dan dalam bab tersebut dari Ibnu Abbas, menurut riwayat Al-Bukhari bilangan 6/3 dalam Babul Fatah, ia turut diriwayatkan oleh hadis tadilah, imam-imam tadilah, ya. Okey, antara kandungan hadis ini ataupun pengajaran daripada hadis, pertama, dihapuskan kewajipan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah apabila mendapat tentangan yang kuat daripada kaum musyrikin Mekah. Jadi bila Rasulullah SAW tu berhijrah, kalau menurut ceritanya, setelah kematian isteri dan bapa saudaranya, jadi peningkatan tentangan daripada kaum musyrikin Mekah, ya. Kemudian hijrah itu berlaku pada 17 Jun 622 Masihi bersamaan 26 Safar, ya. Tahun 622 Masihi. Masa tu tak ada lagi tahun hijrah lah, ya. 622 Masihi. Jadi Rasulullah SAW menemui Sayyidina Abu Bakar pada siang hari yang agak panas, ya, di tengah-tengah hari yang sangat panas, untuk memberitahu akan keberkatan mereka ke Madinah setelah mendapat firman Allah SWT yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qurabi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan masukkanlah kami ke tempat yang baik, dan keluarkanlah kami daripada tempat yang baik. Maksudnya mereka diperintahkan masuk ke Madinah dan keluar daripada Mekah lah, ya. Kemudian Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar menyuruh di Gua Sur, ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan seorang hamba Abdullah bin Tufail ni bernama Amir bin Fuhairah ni untuk menghantar susu pada setiap pagi dan membawa kambing untuk menutup kesan tapak kaki sepanjang perjalanan lah, ya.
berbalik pada hadis ini, la hijrata ba'dal fath, Fathul Makkah ni berlaku pada 8 hijrah ya, dalam bulan Ramadan. Jadi apabila rombongan Rasulullah SAW dan para tentera sampai ke Mar'af Zahran, iaitu di kota Mekah, Rasulullah memerintahkan lebih kurang dalam 10,000 obor api dinyalakan pada malam itu. Jadi penduduk Mekah tengok betapa ramainya tentera-tentera muslimin datang untuk menyerang Mekah. Jadi mereka pun ketakutan lah. Esok paginya Abu Sufyan terus menjumpai menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya, dan Fathul Mekah itu berlaku dengan mudah lah ya. Jadi alhamdulillah telah kembalilah kota Mekah itu sebagai Darul Islam. Jadi sementara itu para penonton boleh terus share post ini sebanyak-banyaknya, tag rakan-rakan untuk kita sama-sama berkongsi lah ya tentang penghayatan daripada kandungan hadis. Jadi hadis ini bertajuk tentang tajuk hijrah. Tiada hijrah selepas Fathul Mekah, yang ada adalah hijrah secara maknawi lah ya. Jadi dalam satu kisah selepas peperangan Badar, apabila tentera Islam telah berjaya memenangi perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, narji' min ghazwati sughra ila ghazwatil kubra. Kita kembali dari peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar. Jadi sahabat pun bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan peperangan yang lebih besar? Apakah ada lagi peperangan yang lebih besar dari peperangan Badar? Rasulullah menerangkan bahawa itu peperangan untuk memerangi hawa nafsu adalah lebih besar ya. Jadi berbalik pada hijrah tadi, seperti hadis yang pertama yang kita baca dalam kitab ini juga, hijrah itu hendaklah kerana Allah dan Rasul. Daripada pengajaran hadis ini, hijrah ini tidak akan terputus selama dunia ini masih terdapat masih berlaku, dan barang siapa yang berada di Darul Kufur sedang ia mampu keluar darinya menuju ke Darul Islam, maka hijrah adalah wajib baginya. Sedangkan kaum mustad'afin, baik lelaki maupun perempuan atau anak-anak yang tidak mampu upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, maka Allah akan memberikan jalan kepada mereka lah ya. Kemudian selain itu jihad ini berterusan. Jihad ini ataupun penghijrahan itu adalah dalam bentuk pribadi lah ya. Kita nak berhijrah secara fizikal itu mudah, tetapi untuk berhijrah daripada tidak baik ke yang lebih baik itu memerlukan satu pengorbanan ya, memerlukan satu jihad. Menjalankan perintah Allah pun merupakan satu jihad, mencegah kemungkaran pun satu jihad, kita berubah ke arah yang baik pun dah satu jihad, satu penghijrahan. Yang ini memerlukan kesabaran ya, bersabar dalam menurut perintah Allah Ta'ala, bersabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah SWT, bersabar dalam ujian ya. Satu petua daripada pembimbing Ustaz, kalau kita menerima ujian hendaklah kita bersabar, tetapi apabila kita menemui kegelapan, tak jumpa jalan lah, maka hendaklah kita berhijrah. Jadi hijrah itu memberikan banyak kebaikan, termasuklah mafhum mukhalafah daripada hadis ini, bahawa bila kita suatu benda itu kita tak nampak jalan, dah tertutup. Contoh, Ustaz bagi satu contoh, PKP. Bila PKP, jadi kita tak boleh bekerja secara fizikal macam Ustaz ni duduk dari rumah. Jadi Ustaz pun mengajar secara online, hijrah daripada offline ke online, mengajar di tempat fizikal dan ke tempat yang yang atas digital. Jadi itu adalah satu penghijrahan
benda yang baru, dan ia ia menjadi keperluan untuk kita lah, untuk mengikut keadaan semasa lah. Itulah yang dimaksudkan antara maksud hadis ini, kita berhijrah itu mengikut keadaan lah, ya. Selain itu, apa yang diterangkan oleh hadis ini adalah untuk kita berjihad lah untuk membuat kebaikan, hatta kita menguruskan keperluan diri lah, ya. Hatta kita menjalankan urusan harian, atau dalam kita menjalankan urusan kerja, mencari jalan, mencari inovasi, mencari perkara-perkara yang baru. Sekarang musim transformasi ataupun norma baru, semuanya memerlukan perubahan. Kita macam anak-anak belajar secara online di rumah, ibu bapa bekerja secara online, work from home, marketing memperkenalkan model bisnes baru secara atas talian, ya. Ada banyak kaedah digital marketing ni, yang Ustaz perasan tu, ada yang buat like marketing, ya. Ada yang buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, secara viral, ya. Ada strategi online marketing tu ada banyak lah, ada 4-5 yang Ustaz tengok lah. Jadi ia memerlukan penghijrahan daripada sesuatu ke arah sesuatu, dan bertepatan juga dengan mafhum hadis bahawa hari ini adalah lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit sharing daripada Ustaz ni, kita mampu untuk memperbaiki diri kita dari masa ke semasa, berhijrah daripada tidak baik ke yang lebih baik, berhijrah yang lebih baik ke yang lebih baik lagi. Dan ini adalah ajaran utama Islam untuk kita patuhi, untuk kita sama-sama usahakan. Mudah-mudahan dengan sikit perkongsian ini akan membuka jalan bagi tuan-tuan bagaimana kita nak menjalani kehidupan seharian, kerana kita tidak tahu apa yang akan jadi esok. Jadi marilah sama-sama kita bermuhasabah pada diri kita, melihat amalan kita, melihat urusan harian kita begini, urusan kita, muamalah kita dengan keluarga bagaimana, muamalah kita dengan rakan bagaimana, muamalah kita dengan saudara mara kita, ibadat kita dengan Allah SWT macam mana, akaun akhirat kita macam mana. Kita mungkin sibuk akaun dunia kita, kemarin dah gaji dah masuk ke belum, tapi kita tak check akaun akhirat kita. Jadi begitulah kita berhijrah dari masa ke semasa. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini akan memberi manfaat pada diri Ustaz dan penonton. Jangan lupa untuk berkongsi apa yang kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang tidak baik itu atau yang kurang itu daripada kelemahan diri Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.